Hai, kali ini saya akan tunjukkan macam mana untuk buat tuak pulut. So, bahan-bahan basic yang diperlukan untuk buat tuak pulut adalah beras pulut. Beras pulut selalunya saya pakai 1 kilo lah. 1 kilo. Lepas tu gula. Gula sebenarnya dia terpulang pada tong. Macam tong saya pakai tong yang ni 30 liter. Besar ni 30 liter ni. Kalau dalam galen kira 12 galen. So, ukuran untuk saya punya, saya dah biasa pakai tong ni. Kalau nak manis pakai 9 kilo. Kalau nak sederhana 8 kilo. Kalau nak tawa 7 kilo. Itu memang saya dah set dah dia punya jumlah gula. So, langkah pertama saya akan pakai 3 kilo dulu. Nanti selepas 2 minggu akan tambah 5 kilo lagi gula. Sebab buat tuak pulut ni ada 2 langkah. Lepas tu bahan-bahan lain ialah ini ciping bintulu. Ciping bintulu satu paket ni 1 kg. So saya perlukan 2 kg. Kalau 2 kg kalau tong 30 liter tu dia akan betul-betul kuat. So perlukan banyak gula. Sebab kekuatan tuak ni dia terpulang kepada gula dengan ragi dia. Kalau ragi tak cukup, gula banyak dah akan manis. Kalau gula banyak kalau gula tak cukup, ragi terlebih, dia akan pahit. Macam tu lah. Kalau dia ngam-ngam baru rasa dia akan ngam-ngam. So selalunya saya akan masak sehari sebelum untuk buat tuak tu supaya dia sejuk. So sekarang ni saya buat waktu malam, so besoknya boleh terus buat ya. Okay, saya nak masak pulut dulu ya. So sekarang saya akan masak gula untuk buat air tuak. Beras pulut tadi saya dah masak, tengah masak dah. Senang je buat tuak ni sebenarnya. Cuma dia ada banyak langkah lah. Tak banyak sangat, 2 langkah saja kan. Yang pertama ni pakai ni 3 bahan ni saja. Ragi, gula dan beras pulut. Itu saja. Masukkan terus gula dalam periuk. Cuma buat tuak pulut ni banyak pantang larang lah. Dia kena pakai tong yang sama, tak boleh campur dengan tong lain. Tong tu untuk buat tuak pulut saja, tak boleh simpan barang lain, tak boleh buat tuak lain. Okay, tambah air. Boleh start kacau gula ni biar dia hancur. Sementara tunggu air. So masaklah air gula ni, kena masak sampai dia mendidih, betul-betul mendidih. Kalau nak pakai gula yang belum dimasak tu pun boleh, tapi dia ada beza tau. So saya dah cuba dua-dua. Kalau pakai gula masak, dia tak bazir gula. Contohnya saya punya tong 9 kilo manis. Tapi kalau gula tu tak dimasak, 9 kilo tu tak manis. Macam tu lah. Tambah air lagi.
kacau sampai gula tuh hancur. Kalau tak, nanti gula nih begitu ketul. Sampai gula tuh hancur baru tak perlu kacau lagi. And then masak sampai mendidih. Oke, kita tunggu air gula masak. Oke, nampaknya air gula kita dah mendidih. So, padamkan lampu. Nasi pulut pun dah masak. So, selalunya saya memang masak awal lah. Satu hari sebelum nak buat. Macam saya masak hari ini, besok baru buat. So, dia akan sejuk lah. Confirm akan sejuk. Tak payah tunggu lama. Oke, kita sambung lagi besok. Hai. Kita teruskan dengan cara-cara membuat tuak. Ini air gula yang kita masak semalam, dan ini tepung pula beras pulut masak semalam juga. Semuanya dah sejuk. Saya macam tu saya masak semalam, so tak perlu kita nak layout ke apakah, nak keluarkan nasi itu ke untuk sejukkan dia. Semalaman ni dia akan sejuk. Kalau dibiarkan semalaman dia memang akan sejuk. Nak tahu kenapa mesti sejuk? Kalau bahan yang kita pakai ni tak sejuk, air tuak akan masam. Itulah rahsia dia sebenarnya. Kalau ada tuak orang masam tu, memang ada bahan yang dia buat tu. Dia pakai untuk buat tu yang apa tu? Yang masih panas. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan sediakan ciping. Okey, sekarang kita teruskan dengan hancurkan ragi ni ya. Lain lagi, lain cara diorang buat. Ada yang bulat, ada lepe, ada yang macam ni. Semua tu terpulang dengan dari mana asal ragi itulah. Macam ni, sini tulis dari Kampung Lusut Taman Tungku Miri. Ya, abang saya yang beli ni. Ni first time saya pakai ragi dari Miri ni. Selalunya dari Lubuk Antu, Sleman, Trike, dan Bintulu. Ni dari Miri. Blender dia sampai hancur. Belum hancur. Oke, nampak dah hancur. Sekarang ni senang, ada blender. Kalau dulu pakai lesung batu itulah tumbuk dia. Okey, kita buat macam ni lah sampai semuanya habis ya. Okey, kita teruskan dengan mencampur nasi pulut dengan ciping. Saya macam ni. Selalunya orang tabur atas beras, tapi saya suka macam ni dan dia lebih senang. Dia terpulang pada cara kita sebenarnya. Janji beras pulut ini disaluti oleh ciping ataupun rice sebenarnya. Okay. Saya pakai tangan je. Pastikan tangan sentiasa dicuci ya. Kalau ditabur atas beras pulut pun diorang akan alih-alih juga, sebab nak pastikan semua ni disaluti dengan ciping. Kalau macam ni senang kita nak pastikan dia disaluti ciping. Tengok maksudnya semua ni disaluti ciping. Ini ciping 2 kilo tadi ya, dia 1 besen ni. Lepas tu alihkan dia, kumpul dia satu tempat. Nanti senang dia tuang di dalam tong. Nanti kalau dah cuba buat ni, boleh buat style sendirilah apa yang selesa dengan kamu orang. Ragi ni sangat bagus berbanding dengan alkohol lain. Air tuak ni dia sangat berkhasiat. Kalau minum dia bangun pagi confirm rasa fresh. Sebab ragi ni kandungan dia, tahu tak apa kandungan dia? Ragi ni terdiri dari halia,
lengkuas, dan kayu manis. 3 jenis itu saja, dan tepung beras lah, tepung beras. Semua kandungan dia yang natural dan sehat-sehat belaka. Dan alkohol untuk yang terhasil dari ini adalah alkohol natural, bukan alkohol yang ditambah-tambah berapa persen tuh. So walaupun kita tak tahu kandungan dia berapa kandungan alkohol dia, macam arak tuh, macam arak ada tulis kan 70% ke 40% ke, macam tu nih kita tak tahu, tak ada cek. Tapi sebab dia dibuat berasaskan bahan-bahan macam ni, organik nih, ciping nih organik ya, dia dibuat berasaskan lengkuas halia, kayu manis, dan tepung beras organik tuh. So dia kira sehat lah. Jangan risau kalau minum air tua nih. Tapi masa kita sediakan dia nih, kena jaga kebersihan juga, sebab dia kita sendiri juga yang minum. Pastikan selalu cuci tangan, sebab kita sentuh dia direct kan. Teruskan macam ni lah sampai semua beras ni disaluti oleh ciping ya. Oke, sekarang nasi pulut tadi dah siap disaluti dengan ciping. Nah, ini semua dia, satu besin. Ini lebih dah tadi. Ini nanti pun tuang semua. So, kita sediakan tong nih, tong 30 liter. Pastikan cuci dulu sebelum masukkan tuh. Sebab saya punya nih dah banyak kali pakai. So, saya cuci pakai air biasa sajalah. Kalau yang first time pakai tong yang baru beli itu, kena cuci pakai halia untuk hilangkan bau getah dia. So kita masukkan dulu nasi pulut nih dalam tong, tuang dia. Wih, berdebunya. Lepas tu masukkan ini tadi, lebihan dia ni tadi. Bagi saya cara saya nih paling simpel ya. Lepas tu kacau-kacau dia biar tepung tu bercampur lah dengan beras tadi. Dengan beras, kalau selalu sangat sebut beras, dengan nasi pulut tadi ya, biar dia bercampur. Oke, sekarang kita nak tuangkan gula. Oke, sekarang kita campur air gula. Ini langkah pertama dia. Campur 3 bahan ni saja. Ini kita nak buat kalau orang cakap asid manis. Sama macam air oren tu kita nak buat pati dia. So selepas 2 minggu nanti baru kita campur dia dengan air gula lagi. Lepas tu dengan air biasa. So sekarang ni just campurkan nasi pulut ni dengan air gula. Nasi pulut yang tadi salut dengan ciping ni. So kena pakai banyak air gula supaya dia tenggelam. Pastikan semua nasi pulut tu ditenggelami air. Banyak nih. So nanti next time tak payahlah masak air gula banyak sangat kan. Sebab saya pakai periuk yang paling besar nih. Ini gula 3 kilo semalam masak. Lepas ni masak 5 kilo lah. Simple saja cara saya ni. Oke. Inilah rupa dia. So kita tunggu 2 minggu lagi ya. Oke, hari ini dah genap 2 minggu tuak pulut so boleh dibuka. Kalau udah belum 2 minggu jangan buka, jangan kacau. Letak dia berasingan dengan tempat lain. Tengok dalam tu dia tengah berbuih. Oke, sekarang kita nak simpan gula.
Sebelum ni kita simpan 3 kilo gula. So lepas tu simpan 5 kilo untuk jadikan dia 8 kilo. Ini air gula yang dah masak semalam. Kita masak semalam supaya dia sejuk. Pastikan dia betul-betul sejuk. Kalau tak nanti tuak jadi masam. Itu pantang larang dia. Pantang larang buat tuak. So masa ni kita kena pastikan berapa yang gula yang kita betul-betul nak letak. Sebab lepas ni tak boleh tambah. Tak macam kita buat tuak lain tu. Kalau nak buat manis letak banyak gula. Kalau nak buat tawa kurangkan gula. Masa ni yang menentukan rasa dia. Oke, lepas ni tambah air untuk penuhkan dia. Oke, sekarang saya nak tambah air. Air ini saya pakai air tapis ya. Bagi yang pakai air masak tuh pastikan air betul-betul sejuk. So tambah sampai garis dulu. Nah, jangan penuh sangat. Sebab nanti dia akan menggelodak. So, lepas tuh tutup lah, tak ada apa lagi nak buat. And then tampal letak tareh. Tuak pulut nih dia dikira dari tareh kita start tambah air. Sebab lepas ni kita tak boleh kacau dan tak boleh letak apa-apa lagi. Oke, nanti 2 minggu lagi kita jenguk lagi. Oke, sekarang saya nak jenguk tuak nih ya. Ini dah 2 minggu selepas kita tambah air hari itu. So kira dah sebulan dah boleh ambil dah nih. Nah, tengok tuak dah menjadi ya. Ini tuak pulut hari itu. So dah boleh ambil lah. Kalau udah macam ni. Yang ini yang terapung ni adalah ragi. Tengok dia masih macam apa tuh, macam mau mendidih tuh, dia dah menjadi. So, sekarang kita nak tuang air tuak. So kena tapis ya. Oke, so inilah tuak yang dah dituang tadi ya. Masih keruh lah dia. Kalau nak dia jernih, simpan dalam 1 botol. So next time kita tuang lagi. Biar dia mendap dulu. So kena letak tareh lah. Letak tareh, so kita tahu berapa lama tuak tu. Oke, mak saya nak testing tuak yang saya dah ambil tu. Nih ada 3 jenis tuak nih ha. 2018 tuak gawai tuak gawai. Tuak gawai ada 2. Nah, saya makan tuak. Mak saya testing yang saya baru buat nih. Oh, sedap. Tuak laki itu indok nih. Tuak laki. Tuak laki itu indok. Indok aja makai toke. Ya tuak indok masuk dia tuak tu manis. Kalau tuak laki tuak tu tawa. Bisa. Selamat hari gawai. Kalau nak tuak tu jernih, sama hari gawai. Tuang dia dekat botol yang baru lah. Selepas kita tuang dia. Tuang dekat botol berlainan lah.